Tajuk kita tadi persiapan. Namun kita ambil ibrah daripada dua surah. Boleh? Dua surah ni dia hampir dekat perbincangan asasnya. Daripada surah Ali Imran ayat 133. Pertama, surah Ali Imran ayat 133. Kemudian daripada surah Al-Hadid ayat 21, surah ke-57, surah Al-Hadid ayat ke-21, surah yang ketiga Ali Imran ayat 133. Bismillah walhamdulillah wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita selawat Nurul Mubin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Sihat semua? Sabahal khair, selamat pagi. Sabah Nur kan? Masya-Allah. Terima kasih tuan pengerusi, puan pengerusi. Apa ni? Hajah Salwa. Saya Hafizullah Abdul Aziz. Beberapa tahun yang lalu pernah kat sini juga pun, kat dalam. Bila sebut beberapa tahun tu bunyi lama kan, sedap sikit. Kalau 2-3 bulan tu singkat sangat. Saya dari Seksyen 24, saya tugas di Masjid Al-Ihsan selaku Timbalan Nazir, dan asal saya Kelantan. Cuma rumah dan tangga di sini. Gitulah, tak lama dah kat sini kan. Baik hadirin semua dikasihi Allah Ta'ala. Kalau sudut personal saya memang bidang inilah, bidang mutawif selaku pegawai penilai bagi calon-calon diploma mutawif Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti UiTM. Salah seorang pegawai penilai yang nak mengesahkan pelajar-pelajar ni layak tak jadi seorang mutawif. Dia kena berhadapan lah sikit, jumpalah sikit, bincang-bincang, tak pandai juga pun. Sekadar-sekadarnya melihat keperluan-keperluan dari sudut mutawif. Dia bukan hanya untuk membawa jemaah, tapi dia kena pandai mentarbiyah. Macam tu. Baik, bincang pagi ini adalah berkenaan dengan persiapan diri mukmin. Boleh mukmin, mukminat, muslimin, muslimat. Kita persiapan dirilah. Yang akan dibincangkan melalui semula. Boleh saya mulakan? Okey, baik. Tiba-tiba je terus lancar pergi ya. Terima kasih kerana sudi membenarkan. Masya-Allah, hebat-hebat semua ni. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tajuk kita tadi persiapan. Namun kita ambil ibrah daripada dua surah. Boleh? Dua surah ni dia hampir dekat perbincangan asasnya. Daripada surah Ali Imran ayat 133. Pertama, surah Ali Imran ayat 133. Kemudian daripada surah Al-Hadid ayat 21, surah ke-57, surah Al-Hadid ayat ke-21, surah yang ketiga Ali Imran ayat 133. Ya. Minta maaf kalau batuk sedikit, baru nak pulih. Orang kata apa, baru 2-3 hari balik ngajar kat umrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, baik. Boleh ya? Surah Ali Imran, kemudian surah Al-Hadid. Boleh ya? Kita lihat dua surah ini, bagaimana Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada saya dan semua sekali apa persiapan yang patut dia buat.
Bukan hanya untuk kita melihat Ramadan yang akan datang, malah persiapan kehidupan diri. Saya, semua akak-akak, ibu ayah, abang, yang mana dia melalui satu fasa perjalanan, dia menuju kepada soalan. Semua senyap. Okey tak ni semua? Nampak serius belaka ni? Tak ya? Saya memang cakap macam ni. Kan? Jangan serius sangat. Takut cuak Masya Allah. Relax. Tenang. Kita menuju ke mana? Hujung kita? Nanti dulu. Syurga nanti dulu. Syurga tu. Kena mati dulu. Ceritanya kena mati dulu. Setuju tak ni? Kau tak setuju? Setuju kan? Semua. Maksud perjalanan hidup pergi macam mana sekalipun menuju kepada mati. Kita ada expired kita tak? Ada. Subhanallah. Bila tu? Wallahu a'lam. Hak tu wasi'ahu ilmullah, luasnya ilmu Allah Ta'ala, hak tu serah kepada Allah. Namun sebelum sampai kepada tujuan itu, faham perjalanan. Dia kena tahu, dia dah tahu. Namun berapa ramai yang tahu, dia tak faham. Dalam konteks kehidupan, hadirin akak-akak, ibu ayah sekalian, mesti gabung antara tahu dan faham. Guru memang selalu pesan, tahu, faham memang kena. Dia kena letak serentak. Kalau letak tahu, faham tak ke mana-mana, dia hanya tahu sahaja. Banyak benda dia tahu. Betul tak ni? Nak tahu apa sekarang? Buka benda ni je. Betul tak ni? Tahu semua benda kalau ikut kan. Sekejap saya lupa nak silent, nak block. Kena letak apa panggil flight mode. Lagi call masuk macam-macam. Saya kalau dalam biasa dalam program saya kata telefon siapa yang berbunyi pertama telefon dia. Dibunyi kali kedua saya ambil itu telefon saya. Saya claim siapa nak RM50. Minta kurang 100. Lagi dahsyat kan? Masya Allah. Okey baik. Okey semua. Okey, saya sengaja tak nak nampak serius sangat. Itu yang kita santai tu. Okey baik. Sekarang maklum semua, tahu kita tahu dan kita faham. Dia bukan hanya tahu, mesti faham. Baik, sekarang apa yang kita nak faham dalam persiapan diri. Baik. Ada pengalaman balik kampung? Ada. Apa buat persiapan? Okey, macam-macam. Setuju tak ni? Macam-macam. Hatta dalam kereta tu seolah macam dapur dah. Takut tak cukup bekalan. Air minum, air teh tarik, semua benda. Banyak persiapan tak? Banyak. Baik. Nak berhadapan dengan persiapan kehidupan insan, semua sekali, dia mesti letak dalam nilai faham berserta dengannya adalah mukmin. Boleh ya? Selain daripada mukmin, kita kena ada 5 perkara. Yang ni berkisar dia berkisar. Saya tak bincang semua. Cuma kita kena maklum, pada semua sekali dia ada muslim. Dia ada mukmin, dia ada muhsin, dia ada muttaqin. Boleh ni? Dia ada muslim, dia ada mukmin, dia ada muhsin. Ihsan. Dia ada muttaqin. Boleh? Dia kena berkisar dalam keadaan ini. Semua mesti ada. Beza antara semua daripada 4 ni kefahaman dia. Boleh? Beza 4 ini fahamnya berbeza. Berapa ramai yang Islam namun dia tak tahu, dia tahu dia Islam tapi tak faham tujuan orang Islam. Berapa ramai orang yang mukmin, dia tahu dia orang beriman, orang mukmin tapi dia tak faham tujuan orang mukmin. Berapa ramai orang yang muhsin, yang ada rasa untuk memperbaiki diri, ihsan dia tinggi, tapi berapa ramai orang mukmin tak ada ihsan. Muttaqin, ketakwaan lah. Boleh tak ni? Baik. Keempat-empat ini mesti difahami dengan sebaik mungkin. Sekarang kita lihat bagaimana Allah nak ajak semua termasuk saya untuk melihat apa yang perlu dia faham melalui fasa persiapan dirinya
menjelang kematian diri saya dan semua sekali. Setuju tak? Baru kita bincang nanti ke mana penghujung kita. Kita dapat syurga ke, wa iyazubillah, jangan sampai dihumbang ke neraka. Sudah ni? Baik, sekarang kita lihat kepada surah Ali Imran ayat 133. Kemudian kita akan lihat terus juga kepada surah Al-Hadid ayat 21. Kedua perkara ini ada persamaan, ada tujuan, dan Allah suruh kita perhati betul-betul. Tengok apa yang kita nak kena faham sekarang. Pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Surah Ali Imran. Jom pergi ke surah Al-Hadid. Ada Quran ke tak? Dalam telefon ada. Ada. Saya suruh gini, kalau nak buka telefon boleh, tapi mobile data kena tutup. Online silent pun tak nak, dia kena flight mode terus. Kalau tak nanti masuk WhatsApp, dia layar WhatsApp dia. Baik mobile mode, flight mode terus, baru dia tak masuk. Tutup terus hubungan dengan dunia. Kita dengan akhirat sekarang ni. Lihat ni. Baik, nak buka boleh, tak ada isu. Cuma saya memang suka ajak sama-sama kita lihat, dan suka kalau kata fokus kita kepada apa tujuan hari ini. Boleh ya? Baik, surah Al-Hadid ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lillazina amanu billahi wa rusulih zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Sadaqallahul azim. Baik, boleh tak dua-dua ni? Baik, sekarang kita lihat serentak kedua-duanya. Pertama, dalam persiapan kehidupan mukmin, persiapan diri mukmin, kalau nak gabungkan keempat pun silakan. Saya adalah Muslim, Islam ya, saya. Kenapa? Kerana saya telah melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, saya Islam. Saya mesti meletakkan diri sebagai orang yang beriman. Maka saya adalah orang yang beriman itu. Antu'minu billah wal yaumil akhir. Aku adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Diriku. Siapa? Saya. Dan semua yang hadir. Saya suka lontarkan soalan. Akak-akak jawab untuk diri ya. Contohlah kalau saya tanya, kalau yang jemaah kan, saya bawa urusan umrah, saya kata gini. Yang nak mengerjakan umrah itu siapa? Nak jawab siapa? Jadi dia kena faham benar. Tengah-tengah duk tawaf ada masalah. Telefon mutawif. Nasabah. Jangan buat macam tu. Lihat ni. Persiapan diri saya, semua saya merujuk kepada semua ya, bahawa dia kena faham. Mukmin dia tahap mana? Beza kita adalah kefahaman. Setuju ni? Dan dia mesti ada muhsin. Dan dia adalah orang yang bertakwa. Jadi, Allah bagi tahu kepada saya dan semua sekali, kamu kena wasari'u ataupun sabiku. Sari'u, tafsir Tabari menyatakan bahawa wasabiku, sabiku ada dalam surah Al-Hadid. Lihat, sari'u dalam surah Ali Imran. Tafsir Tabari menterjemahkan sari'u, sabiku. Maka segera dengan berlumba. Sari'u kena bersegera. Segera dia macam mana? Buat persiapan diri. Segera ke main-main? Tak ada main-main. Kalau main-main banyak tertinggal. Betul tak ni? Jadi persiapan tu esok nak bergerak, bila nak kena buat persiapan? Hari ni ke esok? Hari ni dah kena buat. Setuju tak ni? Maksudnya persiapan diri untuk menjelang pada suatu masa nanti bila kena buat. Hari ini dan seterusnya. Setuju? Ke esok nak berlepas hari ni, esok juga baru nak bersiap. Huru-hara. Tak tahu sampai-sampai airport, pasport tertinggal. Berlaku tak ni?
Berlaku macam-macam. Bermaksud persiapan perkara sebelum. Jadi kesemua sekali termasuk saya, dalam keseluruhan perjalanan kehidupan, dia mesti ada perkara sebelum, semasa dan selepas. Perkara sebelum kelas, apa yang kita buat? Boleh bersilaturahim, jumpa dengan kawan, sembang apa semua sekali kan. Sekarang majlis ilmu tak? Majlis ilmu. Lepas ni, selepas ni apa yang berlaku? Mengambil apa yang kita faham dalam majlis ini. Setuju tak ni? Baik, sekarang kita berbincang kan? Setuju tak ni? Okey semua? Nampak serius ke tak? Tak kan? Okey, baik. Sedang-sedang Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sari'u, segera. Baik sabiku, berlumba-lumba. Semua ayat ni semua dah maklum sekarang ni kan? Sekarang kita nak ambil faham, nak ibrah, nak faham bagaimana tentang sari'u dengan sabiku. Ada tak orang nak berlumba, dia main-main? Tak. Baik, sekarang bila nak bersegera untuk berlumba, dia mesti berada di mana? Soalan. Dia mesti berada di... Baik, okey, kalau macam tu saya tak tukar soalan Bersegera untuk berlumba, nak capai apa? Nak menang. Baik, lain? Matlamat lain? Kejayaan lain? Ganjaran lain? Masya Allah, hebat orang. Subhanallah. Bagus. Baik, sekarang bersegera berlumba untuk mencapai, dah sebut tadi kan, bila nak capai? Tak tahu apa semua. Baik, ada tak sebut ganjaran tadi? Maksudnya kena dapat hadiah kan? Agaknya bila dapat hadiah tu? Penat lah, tak tahu bila. Betul kan? Kena ada garis penamat, baru tahu siapa menang. Mari nak berlumba, jom. Berhenti kat mana? Lari je dulu. Lepas tu berhenti, tak apa, lari dulu. Larilah dia. Pecut berhenti kat mana? Tak apa, lari. Jatuh pensan. Itulah berhenti dia. Pensan. Menang dah. Tak lagi. Habis kat mana? Jalan dulu. Maka setiap permulaan, setiap bersegera untuk berlumba mesti ada permula, berakhir, garis penamat. Baru tahu siapa yang dapat ganjaran. Setuju tak ni? Mesti ada garis penamat. Kita dah sampai tak garis penamat masing-masing? Belum. Tu yang ada kat sini ni. Setuju? Yang dah sampai garis penamat ada tak? Allahumma gfir lahum wa'afihim wa'afu anhum. Betul tak ni? Baik, setiap daripada kita mesti ada permulaan. Allah suruh kita semua sekali bersegera dan berlumba, berkejar-kejar. Permulaan dengan kehidupan manusia itu kepada apa? Kepada satu garis penamat. Sebelum sampai itu, nak melalui fasa persiapan diri ini, perjalanan, Allah suruh buat apa? Tengok. Ila maghfiratin. Allah suruh segera kejar kemaafan dia. Maghfiratin, keampunan Allah Ta'ala. Baik, dia tahu dia Islam, dia tahu dia mukmin, dia tahu dia ihsan, ada dirinya ihsan, dia ada dirinya sebagai orang yang muttaqin kan. Kalau dia faham keadaan ini, dia tahu tujuan kehidupan. Perjalanan hidup manusia, siapa yang tak pernah buat salah? Siapa yang tak pernah nakal kat sini? Soalan hari ni pelik-pelik pagi ni. Dah lah ganti pelik-pelik pula. Saya kalau tanya nakal, saya nakal. Sungguh nakal. Guru disiplin kata apa? Hafizullah, aku tak tahu nak tulis. Kamu ni daripada kulit depan kulit belakang. Nak tulis apa lagi pasal kamu ni? Sampai jumpa dengan dia dekat masjid utama, Masjid Sultan di Kelantan. Dia tengok atas bawah. Hafizullah? Ya, saya Hafizullah. Alhamdulillah hidup kamu lagi. Aku kenal kamu.
Maaflah Ustaz. Saya kata kat dia, guru disiplin saya, Ustaz Ramadan. Allahu Akbar. Nakal tak? Kita ada tak nakal kita? Saya selalu pesan pada pelajar-pelajar dan siapa saja. Nakal itu tak boleh nak elok. Ada je perangai kita. Cuma jangan sampai mudarat. Jangan sampai mudarat diri. Betul tak ni? Kita ada perangai tak? Ada. Saya ada perangai. Semua ada ni ada perangai masing-masing kan? Perangai kita jangan sampai mudarat. Biar bawa keuntungan. Biar bawa kepada manfaat yang baik. Betul tak ni? Lebih lagi dengan akhirat kita. Sekarang, siapa yang faham perjalanan kehidupan, dia buat persiapan diri, yang ini mencari kemaafan. Mencari kemaafan. Kejar segera mencari kemaafan. Baik, soalan. Yang kita bersalah dengan Allah semalam, bila kita minta maaf? Semalam lah kan? Ke tangguh? Postpone dulu. Tak kan? Bersegera ini beza kepada orang yang faham dengan orang yang hanya tahu. Bila dia tahu Allah ini Maha Pemaaf, dia tahu. Dia tahu dia buat salah, dia berdosa, dia tahu. Yang dia salah, yang berdosanya 2 tahun lepas. Bila dia minta maaf? Mungkin hari ini masih kekal bermaksiat. Wa'iyyazubillah. Tahu tak berdosa? Tahu. Habis apa? Kenapa tak kejar kemaafan? Relax bang. Relax bro. Okay, relax bro. Chill lah. Chill lah. Kan? Berapa ramai yang tahu tentang adanya akhirat? Tahu tak? Berapa ramai yang tak faham bahawa akhirat adalah tentang penghisaban? Ramai. Baik, sekarang kita nak angkat nilai supaya kefahaman itu dilebihkan. Betul tak ni? Kita dah faham, banyak benda dah kefaham. Cuma kita perlukan lebihkan lagi kefahaman. Dia bergabung kedua ini, insya-Allah dia tahu tujuan kehidupan dia. Ya ni? Baik, sekarang kemaafan antara kita. Berapa lama dah kita tangguhkan untuk meminta maaf? Agak-agak ibu-ibu, akak-akak, semua sebagai seorang isteri, pernah tak berakhirnya nak tidur malam meminta maaf kepada suami? Ada kan? Pergi salam, bang, maaf ya bang. Maaf apa ni? Yelah, daripada celik mata sampai ke hari ni abang bengkak jangan saya. Bang minta maaf bang. Boleh tak bang? Selamat Hari Raya bang. Santai-santai lah kan? Ke minta maaf dengan muka mencuka? Bang tengok muka saya bang. Abang agak-agak maaf tak saya ni? Oh nanya macam tu. Orang lelaki dengan mak dia. Orang lelaki dengan mak dia. Ada tak minta maaf pagi tadi ke ataupun sebelum tidur ke? Mak, telefon lah. Mak, minta maaf mak. Ada tak? Wallah ta'ala alam, faham ini berbeza ni. Setuju tak ni? Faham ini berbeza. Bila dia tahu bahawa benda ini ada keutamaan, saat dia mula melaksanakan, dia lihatlah bangkit pagi dia itu dalam keadaan yang macam mana. Kenapa? Kerana hari ini semua sekali termasuk saya, hari pertama dalam kehidupan dia. Setiap masa, setiap kali dia dibangkitkan, hari pertama dengan kehidupan dia. Hari ini dia mula dengan diary baharu. Dia nak cerita apa? Persiapan apa? Dia nak mengejar apa? Maka tujuan manusia yang dia faham dengan tujuan kehidupan, dia tahu dia mesti cari dan bersegera kemaafan Allah. Walau macam mana sekalipun, setiap saat dia mesti bersegera mencari kemaafan Allah. Ya Allah, maafkanlah aku ya Allah. Betul tak ni? Sebab kita ni salah ni banyak mana? Salah kita ni sikit ke banyak? Banyak kan? Banyak. Hak kita tahu banyak, hak minta maafnya sikit. Kau macam mana? Wallah ta'ala alam. Boleh tak ni? Ni dengan Allah diutamakan, dengan manusia hak kita minta, hak gaduh 2 tahun lepas. Tak tahu lah hari ni. Kita jumpa di akhirat. Katanya. Kita jumpa di akhirat. Dia ingat hari ni dia kot. Sedap-sedap dia baca hari ni kan? Jangan gitu. La ilah, tak sempat. Tak sempat. Dia dalam satu keadaan yang saya bagi tahu kepada sahabat-sahabat jemaah dan apa semualah setiap kali. Saya kata, andailah satu masa kan, ini satu masa Satu masa.
Kita berjalan di padang mahsyar, kita tak tahu keadaan mahsyar macam mana. Setuju tak ni? Tapi kita berjalan, masa tu manusia menunduk ni. Andai ada orang sebelah bertanya, kamu nak jumpa Allah ni, bawa apa? Ada ni nak jawab apa? Akak-akak nak jawab apa? Kita nak jumpa Allah ni, kamu bawa apa? Kepala nunduk, kamu bawa apa? Saya ada buat khidmat sikit. Saya buat khidmat dalam tempoh bermula daripada Rabiul Awal yang sebelum-sebelum ini. Saya kata jom kita kumpul selawat. Saya cakap, saya ada buku catatan, bagi selawat. Seorang bagi 100, seorang bagi 200. Umrah baru ni saya kata, jemaah sekalian bagi selawat kat saya. Daripada Mekah bagi selawat, daripada Taif bagi selawat, bagi tu kumpul. Nanti sampai Masjid Nabawi, lalu depan Rasulullah, bagi tahu, ya Rasulullah, Hafizullah, bagi tahu masing-masing nama. Aku bawa padamu hari ini 1 juta selawat, ya Rasulullah. Saya cakap macam tu. Dapat 1.5 juta secara berjemaah. Bawa jom kita. Bagi tahu, ya Rasulullah, andai berlaku satu masa di mahsyar nanti, kita tak tahu amal soleh mana yang Allah terima. Setuju tak ni? Dan kita tidak pernah berhenti meminta maaf dan tidak pernah berhenti berbuat amal soleh. Namun dalam keadaan ini kita masih lagi bertanya, hak mana satu Allah nak terima? Namun saat kita boleh sebut, kamu bawa apa? Aku bawa 1 juta selawat. Allah terima dunia dan akhirat. Boleh tak nak persembahkan? Sikit 1 juta kita berasa banyak. Ada orang sehari 100,000 berselawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, gitulah lebih kurang. Saya nak bagi tahu bahawa bersegera dengan berlumba untuk mencari keampunan Allah Ta'ala min rabbikum, daripada Tuhanmu. Maka kefahaman setiap semua sekali, dia tahu cara dia nak bersegera. Dia tahu cara bagaimana dia nak mendapat kemaafan Allah Ta'ala. Kalau tajuk yang biasa saya bawa, sehingga aku dicintai. Sehingga aku dicintai, bermaksud sehingga saya, ya Allah, engkau cinta padaku. Kau sayang padaku, ya Allah, kerana aku bersegera mencari jalan. Macam mana aku nak buat satu benda yang Allah suka, di sana ada kecintaan. Dan di sana ada kemaafan. Carilah, ada di kena bersegera. Cari, baik. Min rabbikum. Sekarang, permulaan mencari, bersegera dengan berlumba. Sari'u dengan tujuan dia apa? Kemaafan, ila maghfiratin. Al-Hadid pun sama juga, ila maghfiratin min rabbikum. Surah Ali Imran, ila maghfiratin min rabbikum. Kedua-duanya sama. Sari'u sahaja yang membezakan. Sari'u dengan sabiku, dia hampir dengan segera dengan berlumba. Betul tak ni? Kedua-duanya mesti bersifat cepat. Setuju? Kedua-duanya mesti bersifat cepat. Ila maghfiratin min rabbikum. Al-Hadid sama, Ali Imran sama. Dapat apa? Soalan. Apa yang ditawarkan? Syurga. Wa jannatin. Ali Imran, Al-Hadid mencari, bersegera mengharapkan mendapatkan kemaafan, keampunan Allah. Allah tawarkan syurga. Baik, luas mana syurga? Besar mana syurga? Syurga-syurga ini perkara di akhir yang kita sebut bahawa nanti hujung kita ke syurga. Motivasi terbesar bagi orang yang beriman adalah syurga. Dia kena mati dan berjumpa dulu dengan Allah. Allah nak letak dia di mana? Dia meletakkan satu perkara yang paling besar adalah syurga. Mesti dia dicintai Allah. Wajib ke atas dia dicintai Allah. Maka syurga atas diri dia. Guru kata siapa yang dianya berada dalam keadaan dilihat, dipandang oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bersama Rasulullah. Kalau dah bersama Rasulullah, kita berada di insya-Allah. Allahumma rzuqni. Sebut Allahumma rzuqni. Bila dengar perkataan syurga, adab dia sebut Allahumma rzuqni. Ya Allah, rezekikan kepadaku. Betul ni? Bila dengar neraka, na'udzubillah, jangan pula Allah marzuqni. Oh, tukar. Itu lain. Bila dengar neraka, wa iya
Wa iyazubillah. Minta jauh ya Allah. Baik. Allah nak gambarkan bahawa syurga-syurga ini besar, luas. Baik, sekarang siapa ada pengalaman berdiri di tepi pantai melihat kepada kaki langit? Macam tak ada pengalaman je ni. Ada kan? Berdiri kat kaki langit, berdiri kat tepi pantai tengok ujung sekali. Luas ke? Jauh ke? Perkataan Melayu sebut apa? Seluas mata memandang. Oh, seluas sayup. Oh, skema sungguh. Sayup mata memandang, sayup tengok. Baik. Pada pandang kita dan akal kita menyebut bahawa perkara itu dan luas. Setuju tak ni? Siapa yang pernah melihat saat langit membiru? Pandang tengok ke langit. Masa tu langit sedang membiru. Sejauh mana mata boleh melihat? Duk menung. Allah cabar dah lama dah Allah cabar. Summarji'il basara karratain yang kalib ilaikal basaru khasyian wa huwa hasir. Kamu lihatlah, kamu penat, kamu berhenti. Pandang lagi. Tengok mana kecacatannya ada di langit. Baik, sekarang langit sedang membiru, indah, cantik. Akak-akak, ibu ayah semua sekali melihat kepada langit. Di mana titik terakhir mata melihat di langit itu? Tak tahu. Di bumi boleh lihat pucuk langit, hujung langit tu kan? Disebut kaki langit kan? Oh, itu akhir mata di situ. Di langit, menentahlah kapal terbang sebiji. Oh, kat situ lah. Itulah mata kita. Langit setakat tu. Allah kata, ku perhiaskan langit-langit dunia ini dengan bintang-bintang. Kita pun lihat. Mata kita melihat bintang di langit. Kadar itu je luas mata kita. Melihat Allah, langit. Soalan sekarang, luas ke sempit? Luas. Betul tak ni? Namun pada hakikat syurga, sempitlah macam tu. Sebab kita nampak, oh itu ujung kaki langit. Kalau nak gandingkan dengan syurga, sempit lah. Betul tak ni? Kalau lihat ke langit, oh sempit lah. Betul tak ni? Kenapa? Sebab Allah bagi tahu wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dalam surah Al-Hadid, wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Ku bentangkan kepada kamu, dalam tafsir Tabari menyatakan syurga dan neraka itu diibaratkan begini. Syurga dan neraka pula. Keluasan syurga itu seolah-olah kita menggabungkan sesuatu. Contoh, sejadah masing-masing besar mana? Gabungkan sejadah itu. Contoh. Jadi besar tak? Gabung. Seluruh sejadah yang ada dekat Masjid Al-Falah ni dicantumkan. Boleh penuh tak semua sekali? Sama besar tak dengan kapek ada? Gandingan luas. Maka dicantumkan langit dengan bumi. Itu syurga. Subhanallah. Baik, semua sekali. Paling jauh atas perjalanan bumi ini. Paling jauh siapa yang boleh pergi? Sampai ke kutub. Kutub utara. Tak lagi kan? Paling jauh sampai ke mana? Mekah ialah kan? Kemudian London ke? Tokyo ke? Iceland? Mana-manalah, maksudnya dalam perjalanan bumi ini, kita tahu perjalanan kita kan? Sejauh mana yang telah kita pergi. Betul tak ni? Masih lagi sempit. Paling dalam kita boleh pergi jauh mana? Tengok terkejut semua, dah serius. Paling dalam pun 7 kaki dalam. Itu ya kan? Itu pun orang tolong bawa kan? Betul tak ni? Ada lebih jauh daripada tu? Tak tahu, atau mungkin terlibat dalam gempur dia terbenam, wallahualam wa iyazubillah. Tapi paling pun 7 kaki dalam ya kan? Langit tak ada apa hadirin. Luas kita tak sampai ke sana. InsyaAllah nanti yang sampai doa kita. Betul tak ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bermaksud syurga ini Allah gabungkan antara langit dan bumi. Sebagai satu motivasi terbesar kepada mereka yang beriman untuk persiapan diri kamu bahawa saat kamu mendapat kemaafan dari Rabbul Alamin, ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, kamu akan mendapat syurga yang dibentangkan kepada kamu seluas langit dan bumi. Subhanallah, besar, seluas langit dan
Bumi. Ni sekarang ni kena tanya pada kita, bersegera tak mendapatkan kemaafan? Dapatkan kemaafan dulu. Hak tu dulu. Dapatkan kemaafan. Atau bahasa lain, dapatkan kecintaan Allah Ta'ala dulu. Dapatkan yang tu dulu. Allah saat dia mencintai, subhanallah, banyak benda urusan dunia dipermudahkan. Biarlah dia susah dalam kehidupan dunia, namun dia tak dimudahkan Allah Ta'ala semua urusan dunia, seolah dia sahaja yang dipermudahkan. Banyak. Lihat ni, syarat dapatkan kemaafan. Kemaafan sama manusia pun, dapat kemaafan ni besar. Nakal saya ni, sikit lah nakal saya satu masa. Zaman sekolah ni, nakal ni macam mana nakal ni? Kadang-kadang masuk dalam kedai kawan, yang buka kawan, mak dia meniaga kedai makan, kita masuk selamba keluar macam tu je. Tak bayar. Kadang-kadang masuk kata keluar macam tu je. Satu masa kan, saya duduk menung, kata kita ingat aku ni nakal ni. Jadi, saya pun telefon seorang, cari, buat jejak kasih. Saya cari seorang pelajar, sahabat saya, masa zaman sekolah. Mak dia memang pernah buka restoran. Saya pernah makan kat situ. Memang saya keluar macam tu. Saya main keluar. Kedai. Jumpa. Dah sekali saya jumpa. Saya telefon. Dekat Rajang je dia tinggal. Telefon, saya perkenalkan diri. Namun dia zaman ni Hafizullah ni. Zaman ni Hafizullah. Tahu, dia kata. Dia dah tahu. Rupanya dalam grup kami hak lama ni, dia dah ada, cuma dia senyap. Tahu. Kamu ingat saya? Ingat. Ada kedai makan dulu kan? Saya tanya lah, ingat. Dia kata, ya betul. Mak ada lagi? Saya tanya. Dia senyap. Mak dah lama meninggal. Okay, baik. Saya pun kata gini. Aku nakal. Saya cakap tu terang. Aku ni nakal. Aku tahu dulu, masuk kedai kamu, aku tinggal macam tu je, aku tak bayar. Kadang bayar, kadang tak bayar. Dia kata, tahu. La haula wala quwata illa. Tahu. Alah, biasalah dia kata. Biasalah, aku tahulah kata. Tak apa, aku tahu kau. Tak apa. Cuma sekarang satu benda. Kata, saya cakap dia. Mak meninggal. Nak cakap apa? Saya kata, dengan ini, dengan lafaz bismillah, aku nak minta maaf. Saya cakap kat dia, aku nak minta maaf dan aku nak bayar semua apa yang aku makan dahulu. Nasi sepinggang berapa ringgit? Tahun 97, 95, 97. Berapa ringgit? 50 sen tu dah level ayam goreng dah tu. Tu tak ni? RM1 tu dah level penuh nasi macam sekawah dah tu. Banyak tak? Saya cakap kat dia, aku nak minta maaf dan sekarang aku minta maaf dan aku nak bayar semua sekali apa yang aku dah buat. Dia senyap. Tak sungguh ni zaman ni aku nak minta maaf. Kalau mak kamu ada, aku sanggup jumpa sekarang, aku nak bayar. Dia pun kata apa? Aku maafkan kamu. Kalau pihak mak aku dah maafkan lama. Tak apa, duit itu kau buatlah apa yang sesuai ke atasnya, hadiahkan untuk mak aku. Sebentang langit dan bumi terasa kat atas diri, lapang dengan sebenar-benar lapang pada dada sebab perkataan aku maafkan, aku halalkan. La haula wala quwata illa billah. Kataan itu. Kita pun ya Allah, nilai sebuah kemaafan. Nilai sebuah Allah bagi tahu syurga untuk kamu saat dimaafkan semua sekali termasuk saya. Seluas mana? Langit dan bumi. Siapa tak? Sekarang ni kita ni dalam kemaafan antara kita ni, agak-agak kita berasa macam mana? Berat ke? Kalau kita kata jumpa di akhirat. Ke macam mana? Tak bang? Relax lah bang. Sekejap-kejap lagi saya minta maaf lah. Maka macam Allah suruh bersegera. Maka kemaafan yang kita dengan mutlak terhadap Allah kita sebut Astaghfirullahaladzim. Baik. Kenapa nak kena bersegera dalam tempoh sekarang? Kerana kita nak sampai kepada satu bulan yang mana penuh kemaafan. Kerana penuh keberkatan. Baik, bila sebut bersegera, bila sebut persiapan, kita dah tanya tadi kan, nak buat bila? Nak menjelang 1 Ramadan ke nak buat sebelum? Mana orang yang faham, hari ini dia dah mulakan. Ada yang mulakan dengan bulan Rejab, dengan puasa sebulan. Ada yang mulakan dengan bulan Syaban, dengan puasa sebulan. Masuk Ramadan dia dah berpuasa 3 bulan. Betul tak ni? Ada orang buat tak? Ada. Kita jumpa. Memang ya Allah, hebat.
maka dia dah buat persiapan awal. Masuk Ramadan, dia dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan bersih. Maka apa sahaja keistimewaan dalam Ramadan yang ditawarkan, dia dapat ke tak? Kalau hari pertama baru nak mulakan, nak kikis semua benda hak kita melekat selama ini, agak-agak hari keberapa baru bersih? Dekat-dekat nak habis tu barulah buat persiapan untuk Syawal. Tertinggal dah pula. La ilaha illallah. Baik. Hak sebenarnya kalau persiapan sebenarnya dalam konteks bulan, kita buat persiapan untuk apa senang? Nampak serius semua ni. Soalan. Berhenti pukul berapa? Ada 15 minit. Betul tak ni? Okey, nak akhir dah ni. Nak pecut kuat dah ni. Sebenarnya dalam persiapan bulan, kita buat persiapan di bulan mana? Setiap bulan. Betul. Tapi nak menjelang ni, saat-saat ni, nak jelang ni, buat persiapan kat bulan mana sebenarnya ni? Syawal ke Ramadan ni? Baik. Ini satu yang perlu kita melihat dari satu konteks yang baik lah kan. Satu ketika dekat Mu'tah dulu Jordan, tahun pertama menjelang kepada Ramadan, kita lihat, kita jenis orang mengerti, dia tengok dalam tempoh seminggu tu, kita tengok keadaan orang Arab sekitar itu, dia agak sibuk. Rumah diperhiaskan indah, cantik, apa semua sekali. Kita duduk tengok, kata apa yang buat ni. Makin menjelang Ramadan makin sibuk, makin menjelang Ramadan makin sibuk. Rumah diperhiaskan, rumah dicantikkan, rumah diserikan, macam keadaan-keadaan yang begitu indah. Masuk satu Ramadan mereka hadir dengan penuh keindahan. Siapa yang kat sini satu Ramadan siap dengan bertanjak, baju Melayu lengkap, dengan jubah yang indah, cantik, warna-warni, rata-rata datang untuk satu Ramadan? Buatlah sekali nak tahu. Kita dah perhati, tengok, la haula wala quwata illa billah. Baik, dalam tempoh tu kan, berlalu Ramadan. Bila dah kat sana kan pelajar Malaysia kan apa semua ramai. Baik. Bila dah keadaan ini, kita melihat bahawa mereka ini dalam persiapan Ramadan TikTok. Kenapa? Satu Syawal, selesai solat Syawal, solat Aidilfitri, salam, kullu am wa antum bi khair. Kullu am wa antum bi khair. Gitu sahaja macam salam solat fardu biasa ni. Salam selesai. Contoh ni Masjid Al-Falah, ada tak masjid atau surau yang berdekatan kat sini? Ada kan? Contoh surau itu masuk satu Syawal tak digunakan, mesti berkumpul semua sekali dekat sini. Contoh masjid itu tak digunakan. Pelajar Malaysia pergi minta kebenaran untuk menggunakan. Saya tak pergi. Saya pergi solat dekat masjid utama bersama dengan orang Arab. Talbiyah dia, takbir raya dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Okey tak? Macam nak perang tak? Selesai solat Aidilfitri dekat masjid ni, pergi dekat masjid yang pelajar Malaysia berkumpul, tak siap lagi. Allahu Akbar, Allah, dengan baju Melayu, dengan apa semua sekali lengkap. La haula wala quwata. 2 kali solat raya. Kita pun fahamlah bahawa ada masa kita ni salah dalam mengejar, salah dalam buat persiapan. Bukan nak marah, bukan nak larang, tidak. Cuma lihat dari sudut kefahaman dalam bab bersungguh-sungguh. Nak capai apa sebenarnya? Berlumba dalam bab mana? Boleh tak ni? Baik, syari'u tujuan dia ila maghfiratin min rabbikum. Dapat apa? Jannah. Seluas mana? Dibentangkan langit dan bumi. Disediakan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Untuk mereka-mereka yang dalam surah Al-Hadid, uiddat lillazina amanu billah wa rusulih. Disediakan untuk mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bila dah beritahu dapat je kemaafan, kamu bakal mendapat syurga, disediakan kepada mereka yang dia tahu dia beriman dan dia meningkatkan kefahaman
tentang keimanan dia kehadap Allah Ta'ala. Tidak ni? Maka dia fahamlah, ditawarkan, disediakan. Bila dah tahu benda yang disediakan, contoh, siapa yang datang kuliah duha bulan depan disediakan selepas ni nasi Bukhara setiap orang setalam. Penuh tak ni? Penuh tak ni? Penuh kan? Penuh. Dah tahu dah nak disediakan apa? Setuju tak ni? Siapa yang datang allowance untuk kuliah duha RM50 seorang? Siap. Dah tadi kata apa ni, Haji Al-Falah dah ada benda yang baru kan. Dahsyat dia sebut dia 7 perkara, subhanallah, hebat. Siapkan ini. Tapi janganlah RM50 100 pun tak apa. Berlumba-lumba lah datang. Siapa nak datang kena daftar dulu. Kameraman kena duduk sebelah sini dah. Habis ni kursi ni penuh semua. Atas ni pun silap-silap penuh. Meja kena alih ke belakang sikit. Tiba-tiba tu bilik tu semua kena luahkan habis. Sebab dah tahu apa yang disediakan. Betul tak ni? Maka Allah bagi tahu syurga untuk siapa beriman, bertakwa. Berapa ramai yang mengejar? Tak ramai, sebab tu syurga ni tak ramai hak masuk. Betul tak ni? Sebab semua tahu. Guru tanya, kamu tahu tak jalan ke neraka? Tahu. Kamu tahu tak punca disebabkan manusia dihumbang ke neraka? Tahu. Kenapa kamu tak bersabar untuk ke syurga? Dah tahu jalan ke neraka tu mudah, kenapa tak bersabar untuk ke syurga? Kenapa bersabar ke syurga? Sebab jalan ke syurga ini maklum semua tahu banyak ujian dia. Sebab tu ke syurga tak ramai. Maka rezekikanlah kepada kami semua ini untuk ke syurga-Mu ya Allah Ar-Rahimin. Amin. Kerana usaha kami inilah ya Allah. Lihatlah, pandanglah amal soleh kami yang sekecil ini agar kami mendapat kecintaan. Saat kita dicintai Allah Ta'ala, syurga adalah hak kita dah. InsyaAllah. Baik, semua sekali. Uiddat lil muttaqin, uiddat lillazi amanu wa rasuli billah wa rasuli. Baik. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Maka inilah yang aku nak bagi tahu Allah dalam surah Al-Hadid, kelebihan yang aku boleh bagi kepada sesiapa yang aku kehendaki. Semua sekali ada keistimewaan, semua sekali ada anugerah daripada Allah, semua sekali ada kemakbulan doa masing-masing, semua sekali. Saya lebih sikit kerana berdiri atas pentas ni ya. Saya tak sama rata berkerusi kita. Betul tak ni? Baik, semua sekali ada keistimewaan semua sekali ni. Allah melimpahkan, Allah bagi kelebihan semua sekali, setiap daripada kita semua. Jangan sia-siakan. Guna pakai dengan sebaik mungkin. Ya ni? Lillah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah pun mengisytiharkan dirinya. Allahu, dia Maha Esa, bagi tahu seluruh daripada kelebihan itu. Dzul fadlil azim. Dia memang hebat, mampu, berupaya nak bagi kepada siapa. Dan Allah memang limpah kurnianya amat luas. Luas sangat-sangat limpah kurnianya. Syurga neraka di sisi Allah masih sempit. Dapat kecintaan Allah itu yang terbesar, seluas-luasnya. Dapat kecintaan Allah Azza wa Jalla. Maka hadirin semua, ibu ayah dikasih, melihat kepada sesuatu kehidupan, persiapan diri, kita ada kerisauan tak? Ada tak kerisauan kita? Baik, kerisauan kita dari sudut mana? Secara umumnya kita risau dari sudut mana? Masya Allah, hebat, subhanallah, hebat, boleh letak je tu, hebat. Namun dari satu konteks yang lain dalam kehidupan dunia, kita ada tak kerisauan kita? Ada kan? Ada banyak macam-macam lah. Kalau suruh sebut hari ni tak habis cerita. Banyak, maksudnya dalam kehidupan manusia, kehidupan duniawi kita ada kerisauan. Setuju dah ni? Kalau dalam kehidupan akhirat juga kita ada kerisauan. Setuju tak? Sekarang kita nak selaraskan supaya kerisauan-kerisauan kita ini dalam kelebihan-kelebihan yang Allah rezekikan. Kalau hadirin duduk dalam kerisauan dunia, maka hari ini dia tak mengenal tentang Tuhan yang Maha Pemurah. Sebab dia takut dengan kesempitan dunia yang dilalui, menyebabkan dia jadi rasa apa? Semua benda salah. Semua benda tak selesa. Semua benda tak selesai.
Dan memang tak pernah selesai pun dengan urusan dunia. Betul tak ni? Baik, siapa yang mati dengan sebab ujian? Tak ada kan? Tak ada. Siapa yang tak pernah melalui ujian kehidupan semua sekali? Termasuk saya. Lalu kan? Macam-macam dah ujian dunia kan? Ada hal mati dengan sebab ujian itu? Alhamdulillah ada kat sini. Maha luas tak pertolongan Allah? Luas pertolongan Allah. Mampu setiap semua sekali lalui kehidupan ini dengan baik. Baik, sekarang kita lihat bagaimana satu ketika menjelang pada 17 Ramadan, mungkin ada kuliah-kuliah yang akan datang yang akan menceritakan tentang Badar. Betul tak ni? Sebab berlaku pada 17 Ramadan. Apa kerisauan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untung kerisauan seorang nabi kerana dia memberi manfaat untuk umat. Kerisauan kita. Kadang-kadang tu dalam rumah tangga pun huru-hara. Betul tak ni? Sebab risau kita kadang bawa untuk diri kita. Nak lepaskan diri kadang. Betul tak ni? Baik, lihat bagaimana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut apa? Dalam doa dia yang disebut antaranya Ghazwah Furqan. Peperangan Badar ini sampai dinamakan peperangan Furqan, membezakan antara hak dan batil. Rasul sebut apa? Ya Rabbi intahlaka hazihil asabah. Ya Allah, sekiranya golongan ini binasa, falan ta'buda fil ardi abadan. Pasti tak ada lagi manusia yang akan sembah sujud kepadamu, ya Allah. Dalam tenda yang kecil menjelang kepada perang, duduk minta, ya Allah, tangan berdoa, ya Allah. Sebut itu, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, antah lagi hazal asabah, anta'buda falan ta'buda fil ardi abadan. Duk sebut sampai jatuh kain Saidina Abu Bakar, ambil letak atas bahu, jatuh lagi, ambil lagi, doa minta atas kerisauan dia untuk umat hari ini. Jadi kita pun melihatlah kerisauan diri kita, kejar tak kemaafan Allah Ta'ala untuk umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dengan asbab kemenangan yang Allah rezekikan, hari ini kita boleh sembah Allah Ta'ala dengan baik. Sekiranya berlaku kekalahan, maka kebatilan yang berlaku di bumi Mekah dengan manusia Quraisy itu menyembah patung berhala, maka batil itu tegak. Wa'yazubillah. Namun hakikat semua dah kalah. Jangan bangkitkan kembali kejahilan yang Allah dan Rasul telah hapuskan. Hari ini menutup. Hari ini bumi Mekah dan Madinah mutaakhir ini sedang menuju kepada kejahilan. Wa'yazubillah. Kita dah tak ada tanah suci yang lain. Kita dah tak ada tanah suci yang lain. Kita ada Mekah dan Madinah. Baitul Maqdis dah pun dicerobohi. Tidak ni? Kejar cari kemaafan daripada Allah dengan sebaik mungkin. Kenapa? Kerana hari ini saya yakin semua dah tahu 10 syarat menjelang Ramadan. Masjid Haram tak boleh pakai speaker yang besar, tak boleh online, doa tak boleh mendayu-dayu. Betul tak ni? Tak boleh mendayu-dayu, solat kena pendek, anak kecil tawar masuk, iktikaf tak boleh. Kena ada permit, nak berbuka puasa di luar kawasan masjid. Syarat yang menyebabkan sakit hati bagi masyarakat Islam yang beriman. Kita rasa sedap. Saya minta maaf, sebelum pergi ke Madinah solat subuh, nak tanya. Bila sebut imam Masjidil Haram, kita rasa apa? Imam Masjidil Haram, kita rasa apa? Rasa hebat kan? Bangga dengan suaranya yang merdu, dengan bacaannya yang fasih, dengan semua sekali kita rasa hebat. Apa rasa bila dibaca? Bukan nak pelekeh, cuma nak bagi tahu, roh itu hilang. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Agak-agak bagi imam kat sini pun boleh baca. Betul tak ni? Gitu je bacaan. Kita pun mari, ya Allah, takkan ini. Bayangkan dalam subuh dah dibaca begitu, bagaimana dalam salat-salat fardu yang seterusnya dan menjelang Ramadan? Dipendekkan. Bacaan begitu, tak boleh mendayu. Tak boleh nak sebut, Ya Rabbi, tak boleh. Allah maghfir li dzunub, tak boleh.
Ya Rabbi, faghfirli. Boleh macam tu. Maafkanlah aku ya Allah. Nak sergah ke Allah, minta maaf. Ini yang berlaku mutaakhir. Kita rasa sayu, ya Allah, sedihnya. Kenapa dicerobohi amanah itu menjaga dua tanah haram? Kenapa ceroboh? Kamu nak maju Jeddah, majukan. Kamu nak maju Riyadh, majukan. Kamu nak buat apa, nak tunggang langgang. Bukan kita membenarkan. Tapi tolong jangan ganggu Masjid Haram dengan Masjid Nabawi. Serah kepada ahli. Supaya nur, cahaya. Dan kita panggil apa? Roh Islam itu kuat, semakin kuat. Kita dah tak ada tanah suci yang lain. Madinah dicerobohi. Ada di sama ini kita pergi zaman-zaman sebelum PKP apa semua. Siapa pernah jumpa anak perempuan yang remaja berada di sekitar Masjid Nabawi dengan tidak memakai tudung? Tak jumpa kan? Dengan pakai seluar jeans, dengan pakai baju t-shirt biasa, ada tak? Tak jumpa. Hari ni ada. Bersepah. Satu masa siapa pergi jumpa pelancong berada di sekitar Masjid Nabawi, jangan terkejut. Kerana nak mengejar 2030, dia mengejar kepada dunia sampai tahap dia melepaskan tanah haram itu untuk mereka yang tak beriman. Berlaku sekarang. Sedih, kita mari rasa sedih. Ya Allah, kata, kamu tak beradab dengan Rasul kamu. Rasul selamatkan daripada kejahilan dunia, dia sedang membangunkan. Jadi saya bagi tahu ini, siapa-siapa yang pergi sebab Ramadan, akhir Ramadan saya ada lagi pergi. Saya tetap bagi tahu kepada jemaah bawa tujuan yang pertama. Harapkan kemaafan daripada Allah. Mereka buat cabul keindahan apa sahaja yang mereka buat itu, kita tahu. Allah Maha Adil. Allah dah selamatkan kamu melalui lisan Rasul kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar kamu daripada kejahilan dunia. Duduk dalam fitrah yang asal. Mereka tak pandang perkara ini. Yang sampai berlaku kat sini. Wa'iyyazubillah. Sungguh pun. Maka bawa asas. Pergi cari kemaafan daripada Allah. Pergi cari kemaafan daripada Allah. Jangan sampai kat Mekah. Kat sini pun sama juga. Kita menjelang pada fasa-fasa kehidupan dunia. Menjelang 2024, semua tahu. Kita memula 100 tahun yang pertama kan. Semua maklum. Jadi kehadapan ini kita tahu apa yang akan berlaku. Jangan lupa dan mohon senantiasa diingatkan agar senantiasa mengharapkan kemaafan daripada Allah. Rasul kita dah lama doakan. Rasul kita dah minta maaf daripada ibrah Taif, daripada ibrah Badar, daripada seluruh sirah yang berlaku. Cuma rasa seronok sedikit. Kerana apa? Telaga Ras dibuka. Telaga Ras ini Rasulullah wasiat kepada Sayyidina Ali bila dia wafat, ambil 7 timba daripada air telaga Ras ini untuk memandikan jasad Rasulullah. Rasul kata, ini telagaku. Kalau di Madinah ada air Zam-Zam, di Mekah ada Zam-Zam, di Madinah ada telaga Ras. Dibuka. Cuma tak dibuka ruang tempat Rasul Muhammad solat. Ditutup. Air kita boleh minum, boleh ambil air dia minum. Dulu pergi sampai kena ceroboh nak tengok. Hari ni alhamdulillah dia buka, bila minum air, bila Rasulullah wasiatkan mesti ada sesuatu yang baik pada barakah dia. Dari sudut barakah dia. Boleh tak ni? Maka semua dikasih Allah Ta'ala. Sari'u wasabiku, semua kena faham dan kena ambil peranan ini keseluruhan dengan baik. Boleh tak? Senantiasa dan minta dengan Allah agar kita diilhamkan untuk mendapat petunjuk hidayah ini. Sekiranya tak dapat hidayah petunjuk ini, kita hanya menjadi manusia yang faham, yang tahu dianya beragama tapi tak faham tujuan kehidupan. Wa'iyyazubillah. Kadar itu perkongsian daripada saya, persiapan diri mukmin, dan selamat menyambut bulan Ramadan yang penuh keberkatan, yang penuh dengan kerahmatan, kemaafan dan seluruh daripadanya. Ada soalan biasa? Tak doa. Okey, baik. Kak ipar belah suami ditidurkan sejak balik umrah berapa hari. Dah sedang. Tak cukup nafas lalu doktor bagi ubat penenang. Dia ada dalam ICU Hospital Putrajaya, nama Siti Rohani binti Husin yang ditidurkan kerana masalah kesihatan. Pertama, mudah urusan pengakhiran perjalanan bertemu dengan Allah semua sekali lah. Kita mintakan hak ni umum ni.
dipermudahkan urusan perakhiran perjalanan kehidupan ni, semua sekali kita nak. Dan lebih khusus ke atas siswa di B. Muhammad Nordin, ternak kritikal di Hospital Sungai Buloh. Wa ala Siti Rohani wa Tuan Haji siswa di B. Muhammad Nordin bisirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardaha. Allahumma shfi mardahu. Taswadi bi Muhammad Nordin wa Siti Rohani binti Husain. Allahumma shfi mardana wa sahih ajsadana wa syatti syamla a'daina wansurna ala man adana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabban nas muzhibal ba's ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqaman wala alaman illa syafa. Allahumma arzuqna sihhata was salamata wal afiyah wa afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa ighfir lana hubana wa khatana wa hiyyana min amrina rasyada wa ighfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiitsu bika ya arhamar rahimin faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya arhamar rahimin. Allah ya Allah, maafkanlah atas kejahilan kami ya arhamar rahimin. Kejahilan kami dalam melalui satu perjalanan kehidupan hari ini ya arhamar rahimin. Bantulah kami untuk kami memahami tujuan kehidupan ini dan mendapat kemaafan daripada-Mu ya arhamar rahimin. Ya Allah, setiap daripada ujian yang atas kami ini adalah kerana kami jahil dalam kehidupan kami ya arhamar rahimin. Rezekikan kami suatu ilmu sehingga kami mengenali-Mu dengan baik ya Allah, dan hingga kami mendapat syafaat Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ighfir lana, maafkanlah kami semua ya arhamar rahimin. Sekiranya Engkau berkira di atas kejahilan kami, nescaya kami hidup dalam kehidupan dunia yang derita, dan di akhirat nanti kami bakal dimurkai. Karena itu maafkanlah kami dengan kehidupan dunia ini ya Allah, agar kami mendapat naungan yang terhebat di alam syurga nanti ya arhamar rahimin, dan juga naungan di mahsyar nanti ya arhamar rahimin. Rezeki kepada kami dapat melihat Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena asbab melihat itulah ganjaran suatu tempat yang terbaik dan syurga akan direzekikan kepada kami ya arhamar rahimin. Ya Allah, apa saja ujian kesihatan dan juga ujian kesakitan kehidupan dunia ini adalah kerana kami melakukan kesalahan dan kesilapan ya arhamar rahimin. Maka permudahkanlah atas urusan kami untuk mempelajari suatu ilmu yang dapat mendekatkan kami kehadap-Mu ya arhamar rahimin. Satu ilmu yang mendapat kemaafan daripada-Mu ya arhamar rahimin kami, hingga kami disembuhkan, hingga kami disihatkan, hingga kami dapat mengalih seluruh daripada ujian dengan sebaik mungkin ya arhamar rahimin. Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, faghfir lana, maafkanlah kami, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fil afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana faftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.